Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum para pelajar sekalian. Hari ini kita berjumpa sekali lagi dalam kelas pendidikan tafsir Al-Quran Darjah Khas, pelajaran yang ketiga surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91 yang menceritakan tentang pengharaman arak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillah wa anis salah fahal antum muntahun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah adalah semata-mata kotor, yakni keji, daripada perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu beroleh kejayaan. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan solat. Oleh itu, mahukah kamu berhenti dari melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu? Atau kamu masih berdegil? Kita lihat satu persatu dahulu makna kalimah al-khamru wal maisir, bermaksud arak dan judi, wal ansab wal azlam, dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah. Amali syaitan bermaksud perbuatan atau pekerjaan syaitan. Fajtanibuhu, hendaklah kamu menjauhinya, la'allakum tuflihun, supaya kamu beroleh kejayaan. Makna kalimat seterusnya, ayyuqi'a bainakum, mahu menimbulkan di kalangan kamu al-adawat wal baghdha, permusuhan dan kebencian, wa yasuddakum, memalingkan kamu, an zikrillah wa anis salah, dari mengingati Allah dan menunaikan salat, muntahinun, berhenti. Dua panduan asas dalam kehidupan ialah melakukan suruhan dan meninggalkan larangan. Umat-umat Islam atau umat manusia yang melakukan semua apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan setiap yang dilarang, insya-Allah akan mendapat kejayaan hidup dunia dan akhirat. Terdapat 4 larangan Allah di dalam ayat ini. Yang pertama ialah Allah melarang umat manusia daripada minum arak, yakni al-khamru. Yang kedua, Allah melarang al-maisir, iaitu berjudi. Yang ketiga, Allah juga melarang al-ansab, yakni pemujaan berhala. Yang keempat, Allah melarang al-azlam, yakni bertenung atau menilik nasib. Yang keempat-empat perkara ini, al-khamrun, al-maisir, al-ansab dan al-azlam, adalah merupakan perbuatan yang keji dan juga merupakan perbuatan syaitan. Apa itu al-khamrun ataupun arak? Arak ialah apa jua bahan atau minuman yang boleh memabukkan. Dihukumkan najis. Arak dihukumkan najis dan haram diminum, sama ada banyak atau sedikit. Arak biasanya diperbuat daripada anggur, gandum, kelapa dan sebagainya. Selain daripada itu, arak dalam pasaran terdapat berbagai jenama. Selain disebut arak, disebut juga sebagai tuak, whisky, wine, beer dan sebagainya. Al-maisir, yakni judi.
Judi bermaksud apa sahaja bentuk pertaruhan yang menjanjikan keuntungan. Hukumnya adalah haram kerana di dalam judi terdapat unsur pertaruhan yang tidak menggalakkan seseorang itu berusaha. Semua hasil pertaruhan dan perjudian ini adalah haram. Al-Ansab ialah penyembahan dan pemujaan berhala. Islam ataupun Allah SWT melarang pemujaan berhala kerana ia adalah amalan warisan orang jahiliah yang lama telah dihapuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan berhala juga menolak kekuasaan dan keesaan Allah SWT dan boleh menyebabkan murtad atau kafir. Azlam pula ialah bertenung atau menilik nasib. Dilakukan dengan perantaraan manusia, haiwan atau alat tertentu. Al-azlam ini atau menilik nasib ini haram kerana boleh merosakkan akidah. Yang mengetahui takdir dan nasib makhluk hanyalah Allah SWT sahaja. Islam menganjurkan manusia sentiasa berusaha untuk memperbaiki kehidupan kerana ketentuan nasib boleh berubah dengan izin Allah SWT setelah berusaha dan berdoa. Hikmah di sebalik pengharaman arak. Arak diharamkan kerana sifatnya yang memabukkan. Arak juga boleh mencemarkan kewibawaan seseorang. Orang yang minum arak biasanya akan dipandang rendah kerana sering melakukan perbuatan negatif. Yang ketiga, kerana arak boleh memudaratkan kesihatan, boleh menyebabkan kesihatan seseorang terganggu. Dan yang paling teruk sekali ialah berlaku pembaziran pada sesuatu yang tidak berfaedah. Hikmah pengharaman judi. Judi adalah sesuatu yang melalaikan. Di dalam judi ada unsur pertaruhan, ada unsur penindasan dan menyebabkan seseorang itu malas untuk bekerja. Hikmah pengharaman berhala. Kerana berhala boleh merosakkan keimanan dan menyebabkan murtad yang akhirnya boleh menjerumuskan umat manusia ke dalam kehinaan dan neraka. Wala'udzubillah. Hikmah pengharaman menilik nasib ataupun tenung nasib. Menilik nasib boleh mematikan semangat juang seseorang untuk hidup, berusaha sehingga berjaya. Juga boleh menjumutkan fikiran dan menyalahkan Allah jika nasib ataupun takdir yang diteliknya dalam keadaan tidak baik. Apakah pengajaran yang boleh diambil dari ayat ini? Yang pertama, hukum arak judi berhala adalah haram dan merupakan perbuatan syaitan. Hukum arak judi berhala dan bertenung nasib adalah haram dan merupakan perbuatan syaitan. Semua umat Islam diperintahkan agar berpesan dengan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Jauhi dan jangan turuti kehendak syaitan. Orang yang melakukan perkara ini termasuk dalam golongan orang yang hina. Alhamdulillah, sampai di sini saja kelas kita untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.